Subhanallah. Hadirin hadirat rahimakumullah, apapun muslimin muslimat, bukan tunggu khusyuk baru nak solat. Saya cukup tak setuju. Bukan tunggu khusyuk baru nak solat. Kita solat sampai kita khusyuk, tuan-tuan. Kita solat sampai kita khusyuk. Allah yang anugerahkan kekhusyukan ini. Dia bukan dengan nilaian, dia tidak ternilai, tuan-tuan dan puan-puan. Tak mampu, speechless. Sebab khusyuk ni orang yang rasa je dia tahu. So, imam tadi baca kan, kita rasa khusyuk tak? Maknanya apa? Daripada rukun qauli kita dapat rasa sesuatu. Orang yang mentadabur, meneliti makna ayat Allah yang dibacakan dalam solat, mampu untuk mengkhusyukkan dia. Itu Allahyarham Tuan Guru Profesor Datuk Dr. Harudin Al-Hafiz, pada awal tahun 1990-an dulu pernah keluar satu kitab. Saya ingat lagi, masa itu zaman VHS, CD VHS kan. 6 bab khusyuk dalam solat. Allahyarham Tuan Guru bahas cantik, senang, mudah faham. Tak payah nak terpengar-pengar duk cari yang mana. Tak payah. Dia bahas kemeh cantik. Ada disiplin ilmu dia. Ini aturan dia gini. Mudah-mudahan lama-lama ma'rifatullah lah, tuan-tuan. Kenal lah. Betul tak? Nak terus kita, payah, tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Jadi kita dalam solat pun cukup lah. Itu yang orang yang ma'rifatullah tak ada teruk sembahyang. Allahu Akbar, tak ada teruk-teruk sembahyang. Subhan. Tak ada teruk-teruk macam tu ya. Pasal apa? Pasal dia ma'rifatullah. Allah tak pekak. Subhanallah. Subhanakallah bihamdik. Allahumma ighfirli. Cukup. Dia solat, dia rasa zuk, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tenang, tuan-tuan. Kenal Allah dia tenang, kenal setan dia kelang kabut lah. Confirm punya Syekh. Kita dah lalu dah. Tuan-tuan dah lalu semua. Faham sangat lah. Bila kita kelang kabut tu memang dari malaikat, memang bisikan syaitan, itu talbisul iblis semua tu. Baik tuan-tuan, itu okay. Yang terakhir tuan-tuan puan-puan. Yang terakhir nak simpulkan tuan-tuan puan. Ada perkara yang Allah redha, ada perkara yang Allah izin. Tuan-tuan nak ambil perkara yang Allah izin atau yang Allah redha? Dua saat dia sekarang. Allah redha. Makasih. Sebab ada perkara yang Allah izin tapi Allah tak redha. Umpama apa tuan-tuan perempuan? Kita tengok bagaimana Allah izin kaum musyrikin bunuh orang mukmin dalam perang Uhud. Bukan bermakna Allah redha. Allah izin Fir'aun laknatullahi alaih bersama dengan saudaranya Haman berbuat suka hati, mengaku dia Tuhan, tapi Allah tak redha. Allah izin manusia untuk jadi kafir, sebab la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi bersedialah tuan-tuan puan-puan, bersedialah kamu. Kenapa? Hari ini kita takut di akhir zaman kita tertipu dengan izin dan redha. Saya buat perkara yang Allah larang sampai ke Mekah, tuan-tuan puan-puan. Saya cium kelambu Kaabah, petir tak turun pun sambar saya. Saya masuk ke golongan orang-orang yang tak sepatutnya aku masuk kawasan zon itu, iaitu zon muslimat. Aku ini seorang lelaki, aku berpakaian sebagai seorang wanita, walaupun kita tidak nafikan ada dalam istilah khunsa di dalam hukum fiqh, dalam syariat ada dibahas. Khunsa ini terletaknya di belakang saf dia, belakang kepada anak kecil laki-laki di belakang. Dan baru jemaah perempuan wanita solat di belakang. Maknanya apa? Khunsa diiktiraf di dalam Islam. Tak ada masalah. Sebab itu khunsa ni ada khunsa ghairu muskil, ada khunsa muskil. Khunsa muskil tak ada masalah. Dia boleh jadi imam kepada orang perempuan. Pasal dia perempuan. Faham? Pasal dia perempuan.
Macam mana Ustaz? Khunsa muskil ni dia ada dua kemaluan. Satu faraj, satu angry bird. Jadi kalau ikut istilah kedoktoran, time dia duk buang air kecil, keluar tang mana banyak? Keluar tang mana banyak? Kalau keluar tang angry bird, maknanya dia mungkin lebih lelaki. Kalau dia keluar tentang bagaimana faraj itu, dia lebih kepada kewanitaan. Okey. Ini ulama bahas dah semua tuan-tuan. Makanya kalau ada anak kita begitu, janganlah malu, mak bapak kena check lah angry bird dengan dia punya tu. Maksudnya function yang mana satu lebih banyak. Sebab kita nak hantar dia pula. Sebab itu saya nak menyarankan tuan-tuan perempuan, bahawasanya keseluruhan maknyah-maknyah dalam negara Malaysia ini dah elok sangat dah atas isu yang berlaku baru-baru ini. Ini bukan nak kata siapa-siapa nak cemuh. Bukan masa nak cemuh orang. Tak guna dosa kita pun banyak. Saya nak bagi tahu, inilah masa dan zamannya untuk seluruh maknyah-maknyah seluruh negara, sedara-sedari dan sedarai-sedarai semua, pergi ke mana? Pergi ke cek secara spesifik dan saintifik, biological, akan kejantanan atau keperempuanan kamu. Dah sampai masa dia dah tuan-tuan. Kalau tak, berlakulah macam apa yang berlaku sekarang ini. Balik ke sini orang kata ni JAKIM tak ambil kelulusan, JAKIM pula kata ni apa ni Jabatan Agama Islam ni tak ambil action apa ni. Saya dah perkeluarkan arahan. Dia jadi kalut tuan-tuan. Tapi kalau ada sertifikat endorsement dari pihak berwajib, dia kata confirm dia ni memang khunsa muskil, senang cerita. Pakailah. Kalau dia perempuan, pakai. Pergi masuk dalam raudah tu, ikut rombongan wanita. Allah, tapi ikutlah. Pasal apa? Dia khunsa muskil. Tapi kita pun cerita pasal khunsa muskil. Kita tak kira tuan-tuan. Zaman Aminah Wadud, lu ingat lagi tak? Dr. Aminah Wadud, doktor, jadi imam Syekh. Belakang, jantan, berbulu dada tu. Aminah Wadud depan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bila makmum, berbulu dada belakang. Imam perempuan, boleh? Salah. Sekarang timbul masalah ini pula. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya nak sebutnya begini. Kadang-kadang apa yang kamu buat Allah izin, tapi Allah tidak redha. InsyaAllah tuan-tuan, kena ingat baik-baik, Allah kadang-kadang tak bayar cash bro. Allah tak bayar cash sis. Habis namanya apa kalau tak bayar? Walaupun benda itu bersalahan dengan agama, itu namanya istidraj. Fir'aun kena istidraj. Ramai kita kena istidraj, kita tak sedar tuan-tuan perempuan. Aku okey je, tak semayang semua, cantik je, bisnes kepang cantik masuk. Ni yang semayang lebam-lebam dari ni, projek tak masuk-masuk ni apa? Berkat apa? Tak masuk. Istidraj je. Zakat tak payah keluar, elok je aku. 10 juta dalam bank aku, tak ada hal pun. Istidraj je. Allah tak bayar cash sekarang. Sebab itu orang beriman takut benda ni tuan-tuan. Wa ahramtu bi. Sebab itu saya takut juga. Kalau lah ada mutawif esok bawa golongan-golongan maknyah yang belum lagi dicek keputusannya, dia nak baca niat apa tuan-tuan? Kan? Sampai dekat Bir Ali, dekat Zulhaifah, Masjid Bir Ali dia nak jaga apa? Nak masuk Mekah ni nak pakai ihram kan? Baik semua ya, kita eloklah, semua sama, kita kena berniat, ihram di sini dah. Nawaitu ahramtu bihi lillahi ta'ala. Namaitul anak kan? Sahaja aku berihram. Maknanya wa ahramtu bihi wa ahramtu biha. Kalau perempuan, takkan nak tambah wa ahramtu bihai pula, dah. Astagfirullah. Tak ada je. Dia lelaki, perempuan. Dia sedang je kromosom dia X, Y. Kan? Jadi beginilah tuan-tuan. Sebab itu mohon pada seluruh, ambil tindakan ni supaya tak timbul lagi kecam-mengecam. Kita pun tak mau tuan-tuan. Cukuplah kecam-mengecam tu, cukuplah tuan-tuan. Dosa kita tak tertanggung lah. Kita nak kecam orang buat apa? Kita doakan kebaikan untuk mereka-mereka ini. Dan sebenarnya hikmah, bila baca hikmah,
ambil tindakan yang sesuai supaya tak berlaku lagi, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita tak tahu bila kita mati makan tanah, makan dia ulat dalam tanah, besok kita tak tahu apa lagi jenis apa pula yang berlaku, kemuskilan yang berlaku atas dunia ni. InsyaAllah, wallahu akbar. Saya tak tahu lah anak-anak kecil kita ni, wallahu alam. Jadi sebab itu muslimin bersama rahimakumullah, marilah sama-sama kita minta kepada Tuhan yang punya dunia dalam kehidupan kita yang makin stres ini. Saya tahu hidup ni adalah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam suratul Mulk ayat kedua. Allah sendiri bagi tahu, aku jadikan mati dan hidup itu adalah sebagai ujian buat kamu. Aku nak tengok siapa yang lebih baik amalannya, bukan lebih banyak amalan. Bila baik amal ni tuan-tuan, kita kena elok-elok minta bantuan daripada Allah, mengaji elok-elok, dan kita mudah-mudahan minta pada Allah panduan Allah dan Rasul ni tak tersasar, kita tak tersesat. Dengan doa-doa yang kita telah himpunkan tadi, Allah pasti uji kita sampai kita kenal Dialah yang maha segala-galanya. Kalau kamu tak diuji, mungkin kamu tak kenal Allah. Subhanallah tuan-tuan. Cuma dalam perjalanan itu, perjalanan untuk ke ma'rifatullah ini, sudah tentu ada proses syariat yang perlu dijalankan, ada tarikat yang perlu dizikirkan, ada hakikat yang perlu dihadamkan. Dan ma'rifatullah tuan-tuan, akhirnya mudah-mudahan kita mengenal Allah dan kita rasa tak risau lagi dah apabila Allah mengambil kita pulang balik bertemu dengannya. Allahu akbar. Maka insan yang tahu Allah lebih dekat dengannya, pasti pergantungan dia hanya kepada Tuhan empunya segala-galanya, bukan ambil jalan pintas. Wallahu a'lam.